Okey, Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid cikgu semua? Waalaikumsalam cikgu, kabar baik. Okey, hari ini cikgu pasti semua yang berada dalam ni adalah beragama Islam. Jadi sebelum kita memulakan pengajaran ni hari ini, marilah kita sama-sama membaca umum kita Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, cikgu ingin menayangkan 2 video tentang topik kita hari ini dan cikgu nak kamu semua fikir apakah perkaitan antara dua video ni dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, ada sesiapa tak yang boleh agak apakah perkaitan antara kedua-dua video ni dengan topik yang kita akan belajar hari ini? Pemasaran. Betul. Satu yang video pertama tu memang betul pasal pemasaran, yang video satu lagi tu pasal apa? Yang video yang kedua. Jumpa pelanggan ke cikgu? Bukan. Tapi okeylah sebab kamu dah menjawab kan. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Video pertama ni adalah berkaitan dengan pemasaran dan video kedua adalah pasal jualan. So, hari ni kita akan belajar tentang pemasaran dan jualan. Next slide. Okey. Pemasaran dan jualan ni berada dalam tajuk usaha niaga. So, hari ni kita akan belajar tentang pemasaran dan jualan ni lah. So, kita akan tengok apa benda yang apa yang berada di dalam pemasaran dan apa yang berada dalam jualan. Apa yang membezakan kedua-dua item ni lah. Okey. Next slide. Okey, hari ni kita akan belajar dua benda, iaitu kamu semua boleh menyatakan definisi pemasaran dan jualan, dan kamu juga boleh menghuraikan persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan. Cikgu nak di akhir pembelajaran nanti kamu boleh menyatakan definisi ni dan kamu boleh menghuraikan persediaan ni lah. Okey, seterusnya. Apa yang dimasukkan pemasaran dan jualan ni? Cikgu yakin kamu semua dah terbiasa dengan perkataan pemasaran, tetapi jualan ni kamu masih blur, kan? Betul tak? Betul cikgu. Betul kan? Jadi hari ni kita akan bandingkan apa yang dimasukkan dengan pemasaran dan apa yang dimasukkan dengan jualan, supaya kamu semua ni dapat mengetahui dengan lebih jelas lah. Dah bila kamu tengok benda tu, benda ni rupanya yang dimasukkan dengan jualan, benda ni rupanya yang dimasukkan oleh pemasaran. Seterusnya. Okey, pemasaran ni adalah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Dalam definisi pemasaran ni, kamu kena ingat 3 benda lah. Strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk salurkan produk perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi pemasaran ni macam cara kita macam mana nak tarik orang untuk tahu yang kita ada jual produk ni. Tu nama dia pemasaran. Kemudian untuk jualan,
Next slide. Jualan adalah aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dan penjual. Maknanya jualan ni customer dah membeli produk kita. Kalau pemasaran, dia macam dia tak beli. Kita just war-warkan yang kita jual produk tu. Jualan pula dia dah pelanggan dah bayar kat kita, kita dah bagi barang yang nak dijual tu. Macam tu. Boleh tak kamu bezakan? Boleh cikgu. Kan? Boleh, Nampak lebih mudah kan? Betul. Sebab biasanya ramai yang tertukar. Apa yang dimasukkan dengan pemasaran, apa pula dimasukkan dengan jualan kan? Jadi, cikgu harap kamu dah boleh bezakan lah. Kemudian, next slide, kita akan masuk untuk persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan jualan bagi produk dan perkhidmatan dia. Persediaan ni persediaan ni kita boleh nyatakan, boleh dijelaskan lagi kalau kita lagi boleh nampak dia adalah campuran pemasaran sebenarnya. Apa yang perlu kita buat sebelum memulakan perniagaan lah? Pastikan kita kena ada campuran pemasaran ni. Next slide. Okey, seperti yang kamu sedia maklum lah, cikgu memang yakin sangat-sangat kamu dah pernah dengar pasal 4P kan? Betul tak? Betul cikgu. Betul. Okey, kalau kamu betul-betul tahu apa 4P tu? Contoh. Promosi, harga, Produk. Kalau cikgu tak tunjuk, betul. Kalau cikgu tak tunjuk benda ni, maknanya kalau exam ke, kalau orang tanya 4P tu apa, maknanya kamu boleh jawab lah kan? Betul tak? boleh cikgu. Okey. Campuran pemasaran ni dia ada 4 kan? Produk, tempat, agihan, harga dan promosi. Okey, nanti cikgu akan terangkan satu persatu lah supaya kamu nampak dengan lebih jelas. Seterusnya. Okey, produk dan perkhidmatan. Benda-benda ni yang kamu perlu tahulah. Kalau produk ni dia mempunyai ciri-ciri kekuatan dan bentuk fizikal. Contohlah seperti dalam gambar tu, kalau untuk cikgu akan bagi satu contoh lah. Contoh ni cikgu akan guna daripada awal penerangan hingga ke habis penerangan untuk topik ni lah. Dan perniagaan tu cikgu akan pilih memasak. Sebab produk tu memang familiar dengan cikgu lah. Okey. Produk, awak semua nampak tak yang dalam gambar pertama tu? Nampak cikgu? Nampak. Ada banyak-banyak jenis barang kan? Betul cikgu. Betul cikgu, dekat nampak. Kan dekat situ dia dah ada, kita boleh nampak bentuk fizikal produk tu kan. Lepas tu kita nampak ciri-ciri kekuatan. Ciri-ciri kekuatan tu macam mana? Dia macam jenama dia kita boleh nampak kan daripada kotak tu. Kalau korang semua awak semualah pergi mana-mana, tiba-tiba nampak kotak macam ni. Jadi kamu semua dah boleh aim tu kek daripada memasak. Kalau perkhidmatan ni, pakej yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan dan waktu operasi. Seperti gambar yang kedua tu, kamu semua boleh nampak, itu merupakan outlet memasak. Jadi outlet memasak juga, dia membuat perkhidmatan. Maknanya, customer yang datang, dia dah tahu pukul berapa outlet memasak tu beroperasi. Dan outlet memasak juga, dia menyediakan perkhidmatan menghantar. Jadi perkhidmatan ni kita boleh nampak pakej apa yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan dan waktu operasi. Kamu boleh faham tak? Kalau kamu tak faham, kamu bagi tahu terus tau. Supaya cikgu boleh Faham jelaskan. cikgu. Faham je. Okay, next slide. Okay.
Agihan atau tempat, pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan dan kegagalan sesebuah perniagaan. Kalaulah kamu nak buka perniagaan, kamu pilih tempat yang tak ada orang. Jadi benda tu mungkin akan membuatkan perniagaan kamu gagal. Jadi kamu tak nakkan semua tu berlaku. Jadi kamu harus betul-betul memilihlah tempat ni. Tempat ni dia boleh dikategorikan kepada dua, yang ada premis dan tiada premis. Kalau yang ada premis tetap ni, kita kenalah memilih tempat dengan kemudahan infrastruktur yang lengkap, kemudahan pengangkutan yang cekat dan berhampiran pelanggan. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau kamu nak buka perniagaan apa-apa, kalau ada kilang ataupun ada aula ataupun ada kedai, kamu pastikan kedai kamu ni mudah untuk pelanggan pergi. Kemudahan-kemudahan kat situ pun banyak. Lepas tu, kalau kamu nak buat perniagaan yang tiada premis tetap, contohnya dalam Shopee, tak ada kan? Betul tak? Shopee kebanyakan tu dia macam bisnes kecil-kecilan kan? Jadi tak ada outlet, tak ada kedai semua tu. Betul cikgu. Betul kan? Jadi kalau begitu kamu haruslah menggunakan saluran agihan yang bersesuaian. Maknanya kamu semua kena pastikan yang tempat kamu ambil barang tu mudahlah. Mudah kamu nak ambil barang boleh. Lepas tu lepas ambil barang tu kamu boleh terus post kepada pelanggan kamu. Okey, seterusnya. Okey, harga. Harga ni merupakan bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli untuk memiliki produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi contohlah, kamu nak beli kek tu, kek tu mestilah dinyatakan harganya supaya senang pelanggan tu nak membeli. Contohnya kat situ kan, kat gambar yang cikgu tunjukkan tu, harga kek tu adalah RM65 dan customer telah transfer kepada penjual tu dengan harga RM65. Jadi pelanggan harus membayar kepada pembeli sebanyak tu. Tu dinamakan hargalah. Kalau kita nak mulakan perniagaan, memang kita kena tunjukkan harga terus supaya senang pelanggan tu nak membeli, ataupun dia tak perlu nak WhatsApp semua tu kan. Tak perlu nak kontak kamu. Jadi bila pelanggan tu tahu dah ada harga kat situ, dia dah boleh fikir kalau dia betul-betul nak beli dengan harga RM65, dia boleh terus WhatsApp kamu. Okey, seterusnya. Promosi. Promosi ni adalah proses, cara atau kaedah untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Contohnya macam tadilah, dia macam pemasaran kan. Cara macam mana kita nak menarik perhatian pelanggan tu untuk membeli produk kita, tu adalah promosi. Dan promosi ni ada empat perkara lah. Yang pertama adalah pengiklanan, jualan langsung, promosi jualan dan publicity. Seterusnya. Okey, iklanan ni adalah komunikasi pemasaran yang dirancang khas untuk memberitahu dan memujuk pengguna untuk membeli sesuatu produk dan perkhidmatan. Seperti video yang sebelah yang telah cikgu letakkan kat situ, tu adalah salah satu contoh pengiklanan lah. Okay. Okey, kamu semua boleh nampak tak macam mana satu video sahaja boleh mengiklankan produk tu kepada orang ramai? Boleh cikgu.
Kamu boleh agakkan dalam satu kek tu, kalau biasanya, kalau kamu bagi contoh, kalau kamu semua bagi contoh satu gambar dengan tak ada harga, dengan tak ada apa jenis kek-kek tu, jadi pelanggan kamu tak akan tertarik. Just dia tengok apa semua, jadi macam dia tertanya-tanya. Tapi kalau kamu buat contoh pengiklanan yang seperti dalam video ni, pelanggan akan dalam satu kek tu ada Red Velvet rupanya, ada DFCC rupanya. Lepas tu ditayang pula dengan harga berapa. Jadi pelanggan kalau betul-betul dia berminat, dia terus grab kek tu lah, dia terus WhatsApp kamu. Okey, seterusnya. Betul, Cikgu. Okey, jualan langsung ni kaedah jualan yang melibatkan interaksi dan pertemuan secara peribadi antara jurujual dengan bakal pelanggan. Dia macam apa ni? Kamu pernah pergi tak kalau dekat bank-bank ada contohlah ada syarikat mesin urut ke, dia mempromosikan produk dia dengan bercakap terus dengan kamu. Maknanya kamu mendengar apa yang dia cakap. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan langsung. Maknanya ada interaksi antara kamu dengan pelanggan dengan penjual tu. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Kakak ni boleh. Seterusnya. Okey, promosi jualan. Insentif untuk menarik minat pengguna agar menambah belian mereka bagi tempoh tertentu. Contohlah, kalau dalam memasak ni, dia setiap minggu, boleh dikatakan setiap minggu akan membuat promosi lah. Promosi contohnya potongan harga RM5 ataupun dia mengeluarkan produk-produk yang tidak dia keluarkan seperti semasa hari biasa. Tu antara promosi jualan yang dibuat oleh Mamasak. Mamasak buat promosi jualan ni adalah untuk menarik minat. Biasanya kalau pengguna ni, mungkin ada sebahagian pengguna menganggap kek Mamasak ni RM40, dia macam tak mampu. Jadi apabila adanya promosi jualan dia, walaupun dengan turun hanya potongan RM5, dia boleh merasai. Jadi dia cepat-cepat order kek tersebut. Faham tak? Dia macam menarik minat pengguna lah untuk membeli. Daripada dia tak membeli langsung, bila tahu ada promosi macam ni, dia terus-terus membeli terus. Next slide. Okey, last sekali adalah publicity. Publicity adalah maklumat yang disalurkan oleh media massa mengenai sesuatu produk atau perkhidmatan. Biasanya kalau publicity ni zero modal tau. Dia macam media massa yang akan membuat bayaran 100%. Faham tak? Faham cikgu. Maksudnya, Cikgu. Dia macam biasa kalau Mamasak ni dia zero modal tau. Dia memang marketing dia daripada dropship, ejen-ejen ni je. Dia tak ada pun buat macam iklan dekat TV, tak ada. Jadi dia tak menggunakan benda tu. Tapi bila Mamasak ni dia berkembang, pihak televisyen jadi tertarik untuk memanggil Mamasak ni untuk menyampaikan apa-apa, berkongsi ilmu semua tu. Jadi apabila pihak televisyen yang memanggil Mamasak ni, dia tak dikenakan bayaran. Boleh faham tak? Dia berbeza dengan apabila syarikat itu sendiri memang membayar untuk masukkan perniagaan dia dalam televisyen ataupun radio semua tu, media massa lah. Faham, Cikgu? Faham. Okey. Faham. Seterusnya,
Okey, sebelum kita main game, cikgu nak kamu semua bagi contoh untuk setiap promosi ataupun campuran pemasaran yang kamu faham lah. Boleh tak sesiapa? Cikgu nak 4 orang, setiap seorang tu bagi tahu pasal campuran pemasaran. Contohlah, kalau produk tu dia macam mana, kalau tempat tu dia macam mana. Cikgu nak kamu semua bagi contoh lah. Boleh tak wakil 4 orang untuk bagi contoh? Okey, Kalisha mau produk. Okey, Kalisha silakan. Contoh pertama produk. Apa yang kita tahu produk ni macam mana cikgu? Maksudnya penjual tu dia produk yang dia jual atau pasarkan tu kena menepati piawaian. Dia kena pastikan yang produk dia tu macam itulah menepati piawaian semua. Selamat diuji keberkesanan dia. Betul. Jadi dia pun kalau macam yang perniagaan dah besar-besar ni pastikan ada jenama supaya senang apabila pelanggan nak beli, dia dah tahu produk ni produk apa, jenama apa, nama apa. Jadi senang dia nak dapatkan produk tu lah. Dia kena nampak benda yang nampak produk. Kalau perkhidmatan benda yang tak nampak. Macam tu. Dia kalau perkhidmatan dia macam layanan lah. Kalau produk ni macam barangan. Macam tu. Okey, lagi siapa yang boleh bagi contoh yang kedua? Saya cikgu. Saya cek. Saya. Okey. Okey. Syira. Bagi tahu mengenai harga, iaitu macam peniaga tu dia perlu tetapkan harga tertentu untuk sesebuah barang supaya pengguna ni dia tahu harga untuk setiap barang yang dia ingin beli tu berapa. Jadi kalau dah ada barang, senanglah dia untuk membeli, tak perlu nak bertanya. Ya, itulah. Betul. Jadi kalau macam dekat Shopee pun memang dia tetapkan harga terus kan. Kita tak payah nak WhatsApp dengan penjual tu kan. Dia terus harga kat situ. Kalau pelanggan tu betul-betul berminat, dia terus tekan beli. Betul. Betul. Aliza nak cakap untuk contoh? Cikgu, apa tu? Promosi. Okey. Kalau promosi tu kan kita macam kalau harga dia, contohlah promosi dijalankan, lepas tu daripada kita mau beli macam contoh harga dia mahal, tapi lepas dapat diskaun, potongan dan jualan tu tiba-tiba macam kita mau bukan terdesak tapi ada keinginan untuk membeli. Gitu cikgu. Betul. Iya cikgu, Liza selalu beli kalau ada sale. Baik. Hari ni Mantap. 5 cikgu, mesti Haliza beli macam-macam. Iya, hari ini sale 55. Paling kuat membeli. Okey, last siapa nak bagi contoh last? Untuk satu lagi campuran pemasaran yang tidak dinyatakan oleh kawan-kawan kamu. Satu je lagi. Husna, cepat. Si Zulaika belum bercakap cikgu, Zulaika. Zulaika, Ya cepat. cikgu, Zulaika. Zulaika, kamu nak bagi contoh tak? Tidur tu dia cikgu. Hidayatul Husna je lah cikgu. Husna je lah. Perform. Ya, Husna jalan. Baik cikgu. Ya cikgu. Saya tak cikgu, okey lah, cikgu. saya ada. Tapi saya nak jawab cikgu. Okey, sesiapa je lah. Husna nak cakap? Nak jawab tak? Ke Boleh, cikgu. Zulaika? Okey, jawab. Yang kamu boleh cikgu, saya boleh. Kalau place ni cikgu, place ni tempat kan, tempat agihan. Jadi bagi sebuah perniagaan tu, kaedah penyaluran produk ni, kalau kita nak agihkan produk ni memang sangat penting lah kan. Kalau kita tahu untuk agihkan produk ni pun dia ada macam-macam step kan cikgu. Ada yang daripada
daripada syarikat terus ke pengguna, lepas tu ada yang daripada pemborong, peruncit, pengguna. Betul ke? Betul. Cikgu nak tanya boleh? Boleh. Kalau memasak tu macam mana saluran agihannya cikgu? Dia kalau memasak ni, dia pada premis, dia ada premis. Lepas tu, promosi cara macam mana dia marketingkan produk tu dia melalui ejen-ejen dropship. Contoh pada peringkat pertama dropship lah. Dropship, lepas tu akan ada ejen, lepas tu ada master, ada stocking, lepas tu ada master stocking. Dekat sini orang-orang ni lah yang akan marketingkan produk, kemudian pelanggan akan membeli daripada diorang dan diorang akan submit order. Apabila submit order tu, pelanggan boleh pilih sama ada dia nak ambil sendiri item tu dekat outlet ataupun nak runner hantar dekat customer. Macam tu lah. Dia boleh nak pergi sendiri pun boleh, nak suruh, sebab outlet memasak dia ada perkhidmatan penghantaran juga. Yang runner tu ejen, dropship, master tu yang akan cari. Jadi customer akan berhubung dengan ejen lah dan ejen akan submit order untuk outlet dan customer boleh memilih untuk runner hantar ataupun dia boleh pick up sendiri. Tapi kebiasaannya runner hantar lah sebab memang kalau customer pergi sendiri memang akan mengambil masa yang lama. Lagi-lagi kalau musim promosi memang outlet akan penuh dengan runner sahaja. Macam tu lah. Okey cikgu, faham. Terima kasih. Okey, jom kita main game. Kita main sama-sama ke cikgu? Kita main sama-sama lah sebab masa tidak mengizinkan untuk korang Kita main sama-sama ya cikgu? Kita main sama-sama. Sekarang? Okey, dah boleh dah. Nampak. Kita boleh start dah ke cikgu? Dah boleh. Okey, pemasaran adalah apa yang berkesan untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Pemasaran adalah strategi promosi atau kaedah. Tengok betul ke salah? Okey. Betul. Jadi memang kamu betul-betul fahamlah tajuknya. Adalah aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dengan penjual. Jualan. Betul ke tak? Betul. Mesej dalam mempunyai kredibiliti yang tinggi kerana mendapat kepercayaan daripada pengguna. Publicity ke jualan langsung? Publicity. Pandai murid-murid cikgu ni. Cabutan bertuah, pemberian diskaun, pemberian kupon merupakan contoh promosi jualan ke pengiklanan? Promosi jualan. Promosi jualan. Pandai. Melibatkan interaksi dan pertemuan peribadi antara penjual dan bakal pelanggan. Kalau yang tak boleh jawab yang ni, siaplah kamu. Jualan Cikgu apa? dulu. Jualan bersemuka. Macam bersemuka cikgu. Bersemuka cikgu.
Ada ke tadi cikgu cakap? Ada ke tadi cikgu cakap jualan bersemuka? Ingat balik. Tak ada cikgu. Tiada cikgu jualan langsung. Oh, lupa cikgu jualan langsung. Saya betul cikgu. Haliza Ya, salah. kami pun betul. Saya tak dengar cikgu Tengok tadi. balik tu. Haliza tak fokus. Kalisha Liza pun nak tak. ambil dendra ni. Denda Haliza doktor. Una je yang betul tadi, cikgu yang lain sama juga. Betul cikgu. Saya. Pengiklanan boleh dibuat melalui tututut dan tututut. Apa tu? Media Tutup tu sosial. media Media elektronik. sosial. Media sosial. Elektronik. Betul ke? Salah. Media bercetak dan media elektronik. Boleh bang media sosial cikgu? Di Media TikTok. sosial tu Ya, di dia FB elektronik. Dia bawa media elektronik. Oh. Gitu Baru saya tahu cikgu. Haliza. Iya cikgu selama ni cakap medsos cak. Betul betul. Usahawan perlu mempertimbangkan permintaan pengguna, kos pengeluaran dan persaingan dalam menetapkan harga ke wang. Harga. Pandai. Lagi-lagi. Agihan merangkumi perniagaan yang apa tadi? Cikgu ada nyatakan tadi. Stor kilang tidak memiliki premis atau memiliki premis. Tidak memiliki premis dengan memiliki premis. Iya. Wah pandai Syahira cikgu. Wah, masyarakat sudah fokus. Jenama pembungkusan reka bentuk saiz kualiti status halal merupakan contoh, manakala pakej yang ditawarkan kemudahan yang disediakan waktu operasi merupakan contoh bagi yang ni ada cikgu nyatakan Produk. Baik. Satu lagi. Perkhidmatan. Betul. Servis tu kan perkhidmatan. Tapi lagi betul jawapan perkhidmatan. Melayukan dia. Yeay. Yeay, terbaiklah murid-murid cikgu ni. Maknanya kamu betul-betul fahamlah kan tentang apa yang kita pelajari hari ni. Faham cikgu, faham sangat. Kelas. Okey, kita sambung. Cikgu nak minta dua orang untuk bagi refleksi apa yang kamu dapat daripada pembelajaran hari ni. Afia mau cuba tu cikgu? Okey, nak cuba ke? Kamu semua dapat tak? Apa yang definisi pemasaran? Apa definisi jualan? Dapat tak? Apa beza dua-dua ni? Ingat tak lagi? Dapat. Okey, cuba ulang. Cikgu tak nak kamu bagi full, cuma just bezakan apa pemasaran, apa jualan. Supaya cikgu nak kamu betul-betul faham bab ni. Ada tak sesiapa? Sesiapa yang jawab untuk Google Meet ni tak perlu hantar refleksi dalam WhatsApp tau. Nanti sesiapa yang tak hantar tu kena bagi. Okey, boleh. Pemasaran tu dia berkaitan dengan strategi, proses. Yang tu lah saya ingat. Kalau produk pula dia berkaitan dengan pertukaran hak milik. Betul tak cikgu? Jualan lah, bukan produk. Jualan silap. Okey. Maknanya kamu betul-betul faham lah kan. Lepas tu dalam campuran pemasaran kita ada 4P, product, place, price dengan promotion. Lepas tu dalam promotion kita ada pengiklanan, jualan langsung dan promosi jualan dan publicity. Okey.
Seterusnya. Okey. Sesiapa yang dah bagi refleksi tadi, tak perlu hantar refleksi secara personal kat WhatsApp cikgu tau. Lepas tu, cikgu nak bagi satu tugasan berkumpulan. Satu kumpulan tu ada 5 orang. Kamu kena pilih satu organisasi atau satu perniagaan. Lepas tu, kamu kaji apakah 4P yang dijalankan oleh perniagaan tersebut. Dan kamu hendaklah buat tugasan tersebut dalam bentuk video dan hantar kepada dalam WhatsApp group. Hantar link je. Kamu masukkan video tu dalam YouTube dan hantar link. Lepas tu minggu depan kita akan siarkan video-video yang kamu telah buat tu. Boleh cikgu. Cikgu, saya nak tanya, video tu berapa minit cikgu? 5 minit pun dah okey. Simple je. Cikgu nak simple je. Kalau bawah 5 minit lah. Syarikat tempatan ke antarabangsa ke? Boleh je dua-dua? Boleh je. Tapi cikgu lebih prefer yang tempatan. Okey. Okay. Boleh. Jadi itu sahajalah pengajaran hari ini dan jaga keselamatan dan kesihatan kamu semualah. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.